Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita mulakan dulu kelas kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Okey, harap awak dah sedia lah. Kita masuk bab yang terakhir untuk Form 5. Bab yang ke-7. Bab ni tak susah sangat sebab satu awak dah belajar dalam maths. Kalau maths tajuk dia ketaksamaan. Kalau maths, cikgu tunjuk sikit sebab dia macam sama je. Ni Ini maths form 4. Okey, kalau maths tajuk dia ni bab 6 form 4. Ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So, sama je maksudnya awak akan belajar. Boleh dengar suara cikgu kan? Boleh, teacher. Ni cikgu revise yang form 4 maths lah sebab nanti kita ulang balik benda yang sama. So, bila maths awak ada equation equal. Tapi kalau tajuk dia inequality maksudnya mestilah simbol. Simbol more than, at least, less than. Yang ni kita boleh juga panggil at most. Okay, so dia masih ada dua unknown. Untuk kes kita dua unknown XY, MN, PQ. Tapi kebanyakannya kita akan guna XY. Sebab apa kita guna XY? Awak rasa sebab apa XY? Kenapa tak guna MN ke PQ? Kenapa nanti sikit-sikit XY, sikit-sikit SY? Sebab ada kaitan dengan apa? Kaitan dengan graf. Okay. Sebab graf. Sebab graf kita nanti namanya Pak CX, Pak CY. So biasanya dia nak suruh label pun dia akan kata ambil skala apa pada X axis. So dia tak nak confuse, dia guna X dengan Y lah Okay. So macam biasa nanti awak akan jumpa. First dia akan beri situation. Situation dia akan declare X tu sebagai apa, Y sebagai apa. Okay, ingat first situation. So second, awak kena convert situation tadi kepada mathematical statement lah. Dan biasanya kita akan guna inequality. Okay, dan yang terakhir, bukan yang terakhir, yang kedua tadi awak convert. Yang ketiga, awak kena bukan sketch kena draw the graph. Okay, draw graph and then barulah ni kita panggil shade the region Okay, so kita tengok terus yang form 5. So sebenarnya sama je, sebiji je kecuali ada sedikit je lah yang last tu dia ada fungsi objektif. Okay. So ini adalah bidang, kalau kita belajar bidang ni di bawah tajuk besar dia, di bawah bidang statistik. Statistik. Sorry. Ini kita kata dia di bawah sains sosial. Macam awak sains tulen. Okay, so kenapa bab ni ada dalam maths? Sebab dia nak pelajar yang ambil account, sains sosial especially lah dia boleh adapt dengan situation dia bila dia bekerja nanti. Macam awak kalau sains tulen, topik yang betul-betul berkaitan dengan awak, differentiation, integration, yang calculus lah banyaknya kinematik. Okay, tapi kalau sains sosial ni, contoh yang budak account ni dia relate dengan linear programming, number index. Okay, dua ni berkaitan dengan business. Okay, so bila awak buat business, awak mesti nak profit
Kalau profit, kita nak maksimum ke minimum? Kalau kita business, profit kita nak maksimum ke minimum? Maximum. Mestilah nak untung banyak profit nak maksimum. So bila awak nak profit maksimum, macam mana awak nak kira? So awak kena ada strategi. So strateginya biasanya untuk kes ni sebab awak kira silibus awak ni strateginya awak hanya dibenarkan ada 2 produk sahaja. Sebenarnya dalam situasi sebenar awak mesti ada lebih daripada 2 produk lah kalau awak jual. Contoh kalau awak jual berniaga guna van ni, awak mungkin jual mi and bihun. Contoh. Mungkin burger and sandwich. Maksudnya kalau ada 3 produk nanti susah kita nak kira melalui graf lah. So untuk kes kita ni, silibus kita tertakluk kepada 2 produk. So nanti satu akan nama X, satu akan nama Y. Okay, so bila awak ada 2 produk, awak dalam silibus kita ni juga boleh beri syarat. So syarat ni kita panggil dia constraint. Okay, ada juga word lain dia. Sekejap je check. Okay, selain pada constraint ni, kekangan ni. Biasa kita panggil constraint lah Constraint. Okay, so constraint ni kekangan ataupun kita kata syarat. So syarat dia bila awak nak jual mi dengan bihun, awak mesti letak syarat. Contoh syarat awak total. Total mi dengan bihun nak berapa? Maksimum satu hari nak jual berapa? Okay, so mungkin total, perkataan dia total, so kat situ akan ada keyword dia adalah plus. Lepas tu adakah awak nak kata melalui pemerhatian awak, jual mi lebih laku. So awak nak kata nak jual mi 2 kali ganda bihun. So mungkin awak akan guna perkataan, ada perkataan times. 2 times, 3 times. Okay, so bila ada perkataan times nanti awak kena letak simbol multiply. Okay, mungkin dia akan kata exceed. Mungkin dia kata, okay, jualan mi melebihi jualan bihun sekurang-kurangnya 6. Okay, apa je lah ayat kat situ. Biasa kat sini kita akan guna minus. Okay, so 3 constraint ni akan menyebabkan awak akan dapat 3 bentuk graf yang berbeza. Katakan ni graf yang first, graf yang second, graf ketiga. Okay, so katakan nanti awak akan dapat satu kawasan yang memuaskan. Setelah awak consider semua simbol, awak akan dapat satu kawasan yang memuaskan. So nanti bila awak ada bisnes, semua apa sahaja cerita yang awak nak jalankan dalam bisnes awak mesti tengok bahagian shade region sahaja. So yang luar-luar ni semua dah tak valid. Itu kira cerita bisnes lah. Okay, so bermaksud kalau kita kata berapa keuntungan maksimum, kita mungkin tengok dekat point-point yang ada ni. Ada 3 point kat sini. Yang bucu-bucu ni kemungkinan akan jadi maksimum, kemungkinan akan jadi minimum. Okay, yang dalam-dalam ni semua dia punya ni lah kiraan-kiraan yang tertakluk untuk bisnes kita. Kita punya gaji pekerja dan sebagainya lah kat sini. Okay, so cikgu akan pergi dulu ke cerita yang pertama model. Okay, kalau ikut yang cikgu suruh awak salin tadi tu dah kira soalan lengkap Dia punya full questions dia biasanya ada A, ada B, ada C. Yang A dia nak awak bagi constraint. Okay, awak kena berkenalan lah dengan questions Yang first awak akan jumpa statement, lepas tu dia nak awak bagi 3 constraint tadi. So markahnya 3 marks. Okay, yang kedua dia akan suruh awak draw graph, then shade.
Okay, shade the region lah. Okay, lepas tu yang kat sini akan ada 3 marks. Okay, so dia punya full question biasanya 10 marks. So ada lagi 4 marks, kat sini nanti ada 1 and 2. Yang ini confirm boleh dapat biasanya 6 mark. Yang lagi 4 marks ni sahaja yang kita kata ekstra daripada matematik. Kalau yang ni dalam maths dah belajar dalam maths. Yang ini barulah awak ekstra untuk add maths. Okay, harap awak maklum lah itu Okay, so apa dia model linear programming? So, cikgu rasa okay, yang pertama, kejap. Okay, yang pertama tengok simbol Okay, macam tadi cikgu tunjuk, kalau equation equal. Tapi untuk case ni kita akan ada more, less. Okay, ini awak kena maklum. Yang ini memang satu je perkataan dia, more. More than. Yang ni satu saja word yang dia boleh pakai, less than. Okay, so apa-apa saja nanti bila awak nampak je perkataan more than, awak mesti letak more saja, tak ada equal tak ada. Okay, so kalau kita nak letak dia equal, dia akan jadi perkataan lain. Okay, so untuk more than and less than, dia akan guna solid ke, garisan dia solid ke dotted line? Garisan dia. Dotted line. Okay, dotted line Sebab awak tahu kalau persamaan awak y equal mx plus c, awak mesti berjaya lukis satu graf. Graf ni equal equal. Y equal. Okay, sedangkan nanti bila awak ada more and less than, itu bermaksud y less than, y more than. Dia bukan pada garis. Dia pada rantau. Dia pada rantau. Rantau ni region region. Okay, so ingat semua graf kita mesti namanya y equal. Tak boleh tukar y less than, y more than. Okay, cuma bila dia kata dotted line, awak kena padam lah. Kena padam dia bagi jadi dotted line. Okay, so apa nama kalau cikgu tukar dia jadi more and equal? Apa nama yang sesuai untuk dia? Contoh cikgu bagi yang pertama minimum. Lagi apa lagi yang sesuai? So, kalau at least. Okay, at least. Okay, ada lagi tak? Teacher, not more than tak ada. Not more ke not less? Oh ya ke? Not more. Not more ke not less? Not less. Not less. So awak perhatikan dia macam negative statement. Kalau lebih besar ni more, nanti kalau lebih besar ada equal je dia macam tertukar jadi less. Tapi dia not. Negative statement. At least, minimum. Minimum ni nampak macam sikit. Sebenarnya kalau awak letak simbol dia bermaksud paling sikit. Paling sikit maksudnya kena banyak. At least pun nampak macam least sikit. Tapi sebenarnya sekurang-kurangnya mesti lebih. Tak boleh kurang, kena lebih. Not less, tak boleh kurang. So kena lebih. So awak kena familiar dengan keyword dia lah. Okay, so automatically awak tahulah ni mestilah terbalik. Ni maksimum. So ni akan jadi at apa? At least akan jadi at most paling banyak. So tak boleh lebih. Dan not less akan jadi not more. Tidak lebih. Okay, so semua simbol-simbol lain ni mesti letak equal. Equal. Itu je yang biasanya pelajar silap lah. Okay, semua ni mestilah kita panggil solid line solid. Solid line. So bila awak lukis graf nanti yang ni dotted, yang ni kena solid. Okay, so yang ni cikgu rasa awak mungkin tak berapa ada masalah lah. Okay, ingat pertama tadi
mathematical statement. Tadi ni statement matematik kita mesti ada simbol. So kalau kita tengok soalan yang pertama, ini soalan ni bukan yang 10 markah lah, ini baru intro je. Okay, so kita ambil keyword dia. Dia bagi perimeter rectangular. Okay, not be more than 180 cm. Okay, kalau awak perhatikan, kita letak huruf X dengan Y dekat dia punya frame ni. Okay, so perimeter bermaksud ukur keliling. So automatik ujung-ujung ni kena letak jugalah. So macam mana awak nak takrifkan perimeter? Perimeter equal Y plus X plus Y plus X. Ini kalau masa awak form 1 lah. Bila awak dah form 5 ni, awak janganlah buat macam ni. Awak terus je 2X plus 2Y. Okay, tengok syarat tadi, not be more. Tidak boleh lebih. So, tidak boleh lebih bermaksud kurang dan sama. Nanti kena betulkan sikit yang buku teks ni. Okay. Tidak boleh lebih 180. Okay, so kita letak situ 2X plus 2Y not more than 180. Okay, sekarang ni nanti untuk kes yang pertama ni kita biar je. Untuk kes yang seterusnya awak mesti simplify. Kalau boleh kita minta simplify dengan CFA. Kalau ada CFA, simplify. Contoh ni kalau awak simplify nanti akan jadi X plus Y less and equal 90. Tapi ni betul, ni pun betul. Jangan risaulah. Dua-duanya akan jadi betul. Dia ada kes yang salah nanti kalau perpuluhan Okay, so tengok pula question B dia. Okay, dia cari keyword dia kat sini. Okay, kalau awak ambil keyword dia, tengok RM3 ni dengan RM4 ni siapa? Okay, kat sini ada spinach, mustard leaf. Okay, so ikut pasangan dia. Then dia bagi satu keyword kat sini total. Total at least. Okay, so kita ambil pasangan dia, kita yang namakan siapa nak jadi X, siapa nak jadi Y Untuk kes yang pertama, ni X, ni Y. X, yang ni mustard leaf. Okay, ni 350, ni 450. Then dia kata total kat sini. Total RM350. Okay, sehari. Okay, tapi dia ada bagi perkataan at least. At least. So, letak pasangan dia X. Total kena ada plus. Okay, Y. So, ni kira dah settle. Pasangkan dia ikut pasangan. Ada perkataan total, letak plus. Ini ada at least. Ini duit. Okay, macam mana nak simplify? Cara paling mudah nak simplify, mula-mula buangkan perpuluhan. Macam mana? Awak darabkan dengan berapa dulu? 100. Okay, darabkan 100 dulu. So, dia akan jadi 350, 450. Okay, so ni jadi besar sikit lah. Okay, lepas tu kita boleh kecilkan dengan sifir berapa. Okay, fikir balik lah. Nak buang kosong dulu ke? Sebelum ni kalau awak nak, okay. Ni kalau nak darat 10 pun boleh sebenarnya Tapi kalau awak dah darat 100 sebab nak buang nampak perpuluhan 2 tu tak kisah. Okay, lepas tu nak buat apa? Okay, kalau katalah awak nak buang macam ni dulu. Okay, lepas tu nak bahagi dengan sifir. Sifir 5 lah kan? Sifir 5 jadi 7. Dia ni jadi 9. Dia ni jadi 7, 0, 0. Okay, so boleh kecil lagi tak? Boleh kecil lagi ke tak? 7, 9 dengan... Dah tak boleh, stop. Stop. Okay. So, itu contoh yang pertama. Okay, contoh yang kedua. Konsep yang kedua ialah present the following inequalities graphically. Maksudnya secara graf.
Okey, secara graf, kita hanya perlu tahu kes-kes dia lah. So, awak akan ada, cikgu akan lukis beberapa bentuk graf. Ini sebenarnya dah ada juga dalam maths ni. Okey, yang pertama graf yang bernama macam ni. Kau cikgu letak nombor sini 4. Okey, so setiap graf ni Y and X. Okey, apa nama untuk graf yang pertama ni? First kali, cikgu kena bagi nama apa? Okey, tolong bagi. Y equal to 4. Okey, Y equal to 4. Yang kedua pun Y equal to 4. Sebab dia sentuh Y axis. Okey, so dekat graf ni boleh keluar 2 soalan, 3 soalan, 4 soalan. So boleh keluar 4 soalan, 4 bentuk graf. Cuma cikgu lukis 2 kat sini untuk bezakan lah. Yang satu cikgu akan buat dia dotted line. Okey, satu kita dotkan dia. Satu lagi kita biarkan dia solid. Okey, so kalaulah cikgu lorekkan kawasan dia sini, apa shape region yang ni, yang represent kawasan ni? Y More than 4. more than 4. Okay, so kalau yang bawah, dia akan jadi Y less than 4. Okay, so bezalah untuk solid, dia akan, apa beza dia? Kat sini, kat atas akan jadi apa? More and equal to. Okay, Y ada equal. Okay, so ni semua konsep matematik . So ulang baliklah benda yang sama. Kalau tadi atas bawah. Sekarang dia dah tak ada atas dah sebabnya garisan ni straight. So yang ini namanya ialah X equal to. Yang ni pun namanya X equal to. Yang membezakannya kalau cikgu letak dia sebagai dotted line, kat sebelah kanan right side dia akan nama dia X more 2. Sebelah sini ada okay, lastly nanti awak akan ada 3 bentuk graf lah ni . Yang first Y, yang second X and yang last one ni adalah YMX plus C. Okay, macam mana? Kiri kanan ke atas bawah? Yang cikgu lorek kuning ni apa? Atas ke bawah? Ke kiri ke kanan? Nak panggil apa? Atas. Atas bawah ke kiri kanan? Atas bawah. Atas atas. Jangan panggil kiri kanan atas. Atas. Atas garisan. Ni atas garisan. Okay, so untuk solid nanti namanya Y more and equal. X. Untuk yang ini, untuk yang dotted line ni X plus 3 juga tapi tak ada equal. Okay, settle untuk bahagian tu. Kalau tak faham tolong tanya terus . Okay, so persoalannya sekarang, how to draw the graph. Okay, how to draw the graph. So semua graf ni grafnya garis lurus, straight line. Disebabkan semua graf ni straight line, awak punya konsep straight line ni banyak kali belajar . Kalau dalam maths ada straight line lah. Kalau dalam maths ada geometry coordinate. So straight line awak sama ada Y equal tadi. Ada X equal. Ini direct terus lukis dan yang last one mesti dalam bentuk ini. Ada 3 saja bentuk. Kalau YMX plus C, maka kita galakkan pelajar buat table. Table dia tak payahlah panjang-panjang. Table dia pendek je. X and Y. Okay, cukup table ni ada 2 value. Awak dah boleh buat 2 dot 2 points and awak boleh
joinkan point tu jadi straight line. Tak perlulah extend jadi 3. Sebab kita punya tajuk ni memang straight line, dia tak mungkin curve. Okay, so ingat nanti bila nak buat graph je buat table. Okay, so kita tengok macam mana nak start dengan graph yang pertama ni. Okay, contoh kat sini dia, awak bacalah cerita dia ni. Okay, dia ada A and B. So nanti A and B ni dia akan bagi tahu siapa jadi X, siapa jadi Y. Kalau tak ada untuk kes ni, awak kena anggap yang first ni X, yang second ni Y. Sekejap ni. Okay, so baca cerita A. Oops. Okay, kalau kita baca cerita A, dia kata one unit of house A required 100. Okay. Kalau B required 75. Lepas tu dia kata ada at least 200 ni number of houses. Okay, yang ada kaitan dengan luas kat sini. So awak kena kaitkan dengan luas. Yang ada kaitan dengan number of house, nanti kita kena kata tentang number of house. Okay, sekarang ni bila dapat soalan macam ni, tugas kita ialah letakkan unknown dia dulu. Okay, biasa cikgu akan suruh letak X dengan Y. X, Y. So X ni tadi mewakili siapa? A ke B? A. Okay, so ni akan mewakili B. Okay, so awak kena dapatkan constraint tadi. Constraint yang pertama. Okay, sebab dia kata sekarang identify the constraint. Okay, kalau dia nak identify bermaksud dia nak awak kena pasti sahaja cerita dia. Contoh kekangan yang ada kat sini adalah bilangan rumah dan luas. Ni, bilangan rumah dengan luas. Okay, area and number of houses. Itu constraint dia. Okay, dan constraint tadi kita nak tulis dalam mathematical model. Okay, so maths model awak ialah, okay, untuk area cikgu akan ambil pasangan dia 100 X. Okay, totalkan dia dengan 75 Y. Lepas tu, tempat yang limited pula. Sekejap. Okay, so kita punya constraint tadi yang pertama 100x plus 75y. Okay, kalau awak ada tanah sebanyak 10,000, boleh tak awak tulis equal 1000? Boleh tak awak tulis equal? Boleh ke tak? Awak tadi ada simbol ada macam-macam. Yang mana satu yang sesuai? Bolehkah awak takrifkan dia sebagai equal? Sebab tanah awak memang ada 10,000 je. Boleh. Macam mana tu, tak dengar lah. Boleh? Actually tak boleh sebab awak pun tak tahu sebenarnya tanah ni bila tambah dengan tanah ni adakah betul-betul dia equal. Mungkin dia sebenarnya 9999 je. Ada lebih 1 ekar ke 1 meter ke. So kita tak boleh kata equal, kita boleh pilih yang mana? Lebih besar ke lebih kecil? Less than. Kita kena kata tanah kita memang ada banyak ni je. So kita tak boleh lebih tapi kita boleh sama. Sama ni tak pasti tapi boleh sama ataupun kurang. So kena letak dia less and equal. Walaupun dia dalam cerita dia tak bagi tahu pun at most ke at least ke, awak kena tahu sendiri. Itu sahaja. Okey, itu yang pertama. Mana pula pergi ni? Okey, yang rumah tadi dia tak bagi tahu pun. So kita boleh anggap
kita boleh anggap bilangan rumah X tambah bilangan rumah Y. Kata at least dia nak jual 200. At least 200. So at least. At 100, sini pun 100. Dapatlah 200. Tapi dia kata at least 200. Boleh juga 100, sini 110. Boleh ke tak? Boleh tak rumah tu 100 dengan 110? Rumah X 100? Oh, boleh sebab dia kata Boleh sebab at more. least. Maksudnya yang ni boleh dapat 210. Melengkapi lah cerita tadi So kita ada dua syarat. So kalau awak ambil ni 100, ni 110, awak punya tanah ada 10,000 meter square je. So layak tak rumah tu di, contoh ni 100, lepas tu 100. Lepas tu nanti ni 75, ni 110. Adakah bila awak tambah ni memenuhi syarat yang ni? Biasanya kita tak kira. Kita tak kira ni sebab kita akan tengok kawasan berlorek saja. Kawasan berlorek tu akan automatik kirakan untuk kita. Sebab tu kena lorekkan kawasan yang memuaskan. Okey, so tak apa, ni cerita dia tentang ni Kejap. Okey, setakat ni boleh faham maksud untuk make statement ni. Okey. So macam mana awak dah ada benda ni nak jadikan dia graf. Okey, so dia tak ada bagi pun apa-apa skala. So cikgu tunjuk sikit lah yang pertama. 100 X tambah 75Y 10,000. Okey, ingat masa nak lukis graf jadikan dia equal. Okey, yang kedua. X plus Y 200 jadikan dia equal. Okey, masa nak buat graf jadikan dia equal. Construct table. Okey, kalaulah memang cerita tu ada X plus Y. Ada X, ada plus, ada Y. Dah putus. Biar je. Dah macam ni. Okey, letakkan macam ni. Ni cadangan cadangan. Tapi kalau dia menyebabkan nilai dia negatif, kita kena tukar plan. Biasanya ni cadangan kita, kalau X dengan Y tu macam ni, kita akan letak macam ni. Okey. So macam mana nak kira? Yang pertama, awak boleh gantikan X ni dengan 0. Ibaratnya ni dah tak ada. So awak kena buat 10,000 bahagi 75. Tengok nombor dia cantik ke tak? Nak berapa 10? Tengok nombor dia cantik ke tak? Siapa boleh tolong kira? Dia puluhan ikut. je. Dapat berapa? Puluhan kan? Tak berapa cantik je. Tak berapa cantik. Berapa cantik tu berapa? 133.33. 133. Macam tak okey. 3. Macam ni susah nak plot. Okey. So kalau Y pula kosong, ni cantik lah. Sebab kalau Y kosong, awak boleh terus je bahagi 100. Tinggal 100 kan? Okay, so bila macam ni, case ni berlaku, awak kena adjust sikit lah. Mungkin awak tak nak lah ambil X ni macam ni. Awak boleh ubah plan, nak ambil X boleh, nak ambil Y pun boleh. Mana yang awak rasa lebih senang nak kira. Contoh nak ambil X ke nak ambil Y. Kena try and error lah. Kalau tidak, tak ada juga, awak memang terpaksa ambil juga nilai tadi dan buat anggaran. Okay. Okay, mana yang awak rasa senang kira, nak letak ni sini 10 ke? Kan nak letak sini 10? X ke Y? Okay, katakanlah cikgu try. Oops. Kat sini cuba ambil Y awak 5. Okay, Y 5 tak cantik.
Y50 100 X tambah 75 darab 50. Dah jangan tulis. Ambil sekejap. Aduh, kalkulator tak ada pula dah. Apa dah boleh? Siapa yang dah cepat kira tolong bagi sekejap. Kalkulator cikgu kat luar pula. 10,000 tolak 75 darab 50. Seperti kena baca. 6250. Okey, dapat sama tak dengan cikgu 62.5? Dapat cikgu. Dapat. Okay, kalau 62.5 ni masih boleh plot sebab kata graf kita kalau point 5 boleh plot. Kalau point 33 tadi yang susah nak plot. Tulis. Okay, so yang kedua, yang ni senang sikit lah sebab dia tak ada perkali maksudnya perkali dia satu je. Kanan. Okay, so kalau X kosong, Y200. okay, dia akan jadi bersilang macam ni. Tapi in case dia tak ada dekat skala, katakan skala awak nanti kecil je 10, 20, 30, 40, tak sampailah 200. So awak kenalah ubah plan, mungkin kena tukarlah, ambil lah sini 50 ke 100 ke. Maksud kita kena depends on scale lah. Okay, so untuk case ni Cikgu, ya, yang 50 tu nak dapat kat mana? 50 ni ke? Ha. Nak- Yang ni kita yang reka, kita yang ambil. nak bagi cantik. Oh, dia ada limit ke? Biasanya kita tengok graf kita. Kalau graf kita nombor dia besar-besar macam ni, skala dia mestilah bukan 1, 2, 3, mesti at least 10, 10, 20, 30. At least 10, 20. Tapi kalau dia bagi skala, lagi senang. Kalau dia bagi skala, dia kata okay, use scale 2 cm to 10 unit. So kita tahulah dekat table kita ni mesti nombornya C-face 10, 10, 20, 30, 40, 50. Tapi macam cikgu cakap tadi, patutnya kita ambil silang macam ni, 0, 0. Tapi disebabkan kita ambil 0, 0 tadi, dapat point dia 3, 3, 3. Nanti awak tak boleh nak plot dekat graf. Boleh tu boleh tapi awak just assume je. Dia bukan fix. Teacher, Okey cikgu. Ya, teacher kalau simplifykan equation tu. simplify. Boleh kalau awak kecil. simplify. Kalau awak dah simplify dia jadi berapa? Sama je, nanti rasa dapat nombor yang sama. Bukanlah nombor sama, maksudnya nanti mungkin jadi untuk case ni tengok kejap. Dia punya graf ni kena buat asing-asing ke tak? Ini sebab konsep ni dia buat asing-asing. Okay, katakan nanti masa exam awak punya constraint tu ada 1, 2, 3 kan? 1, 2, 3. So bila sini 100x plus 75y. Lepas tu sini ada x plus y. Awak tengok nombor sini besar. Nombor sini kecil. Okay, so bermaksud nanti yang ini ni memang awak kena simplify. Kalau tidak nanti awak mungkin tak dapat nak lukis graf ni. Graf pada satu kertas yang sama. Okay, untuk case ni disebabkan kita nak modelkan graf ni satu-satu. Cikgu tunjuk yang tak simplify lah. Okay. Okay, kejap. Okay, so tengok graf yang pertama. Okay, graf yang pertama awak ada number, boleh. Sepatutnya soalan ni pun dah boleh combine graf ni sebabnya graf ni cerita pasal rumah yang sama Okay, katakan kat sini awak nak guna scale. Scale awak katakan cikgu ambil 0. Okay, takkan cikgu nak ambil 1, 2, 3. Logik tak? Kalau 10 pun logik tak? Sesuai tak dengan kita punya table ni? Table kita tadi paling besar X awak ada 100. So mungkin paling-paling awak guna 20 macam tu
Kalau dia tak ada bagi scale, memang awak reka saja scale yang sesuai. Tapi janganlah ambil scale yang tiba-tiba je 100, takkan sini tiba-tiba 100. Kalau 100 terus nanti awak punya graf tu macam kecil. So kita boleh je ambil scale 50 pun boleh. Ataupun kat sini cikgu ambil 20. Okey, ni pun sama. Nak kawan. Ni tu kawan ni. Sayang. Okey, graf ni macam tak habis. Maksudnya cikgu buat separuh. Biasanya kita akan guna satu kertas graf penuh lah. Okey, so plotkan 62.5 dengan 50. So awak kena hati-hatilah kat sini. Nak membaca graf ni agak susah. Kau nak baca graf 100 kosong senang je sini. Okey, ni sini tak ada masalah untuk 62.5. Okey, kat mana? Kalau kat sini 60, sini mestilah 70. So kalau sini 70, sini bacaan dia 2, 4, 6, 8, 10. So macam mana nak baca 62.5? Okey, so bacaan kita mestilah tadi 62, 6 kat sini Okey, dan pasangan dia tadi dengan 50. Okey, so graf ni awak kena buat apa? Kena panjangkan. Panjangkan dia. Okey, so apa masalah kita dengan graf kita sekarang? Katakanlah ini hasil kerja pertama kita. Okey, ada masalah sikit dengan graf kita ni. Apa masalah dia? Siapa boleh detect? Tak ada loret Bukan. Tak ada y-intercept teacher. Betul. Y-intercept. Okey, ibaratnya nanti untuk setiap graf awak, kalau boleh kita nak graf tu besar. Sebabnya awak kena ingat, ini nombor yang awak pilih. Nanti kawan awak mungkin pilih nombor lain, grafnya mungkin. Kalau dia pilih kecil, mungkin graf dia kat sini. Kalau dia pilih lagi besar, mungkin dia akan extend garisan ni, mungkin kat atas ni. So mungkin dia akan plot kat sini. Dia akan tarik graf dia lagi panjang. Okay, so untuk permulaan ni tak apalah. Sebab kita pun tak ada niat lagi nak melorek Kita baru nak niat. Niat kita tadi baru nak lukis graf. Okay, so ingat selepas ni graf kita kalau boleh kita nak ada y-intercept. Ataupun graf dia lebih panjang. Panjanglah, jangan graf tu kontok je. Okay, so untuk graf yang kedua, 0, 200, 200, 0. So disebabkan kita guna graf yang lain, kena scale berbeza. Okay, so bolehlah nak ambil skala berapa pun boleh. Katakan cikgu ambil 50 lah 50, 100, 150, 200. Okay, samalah sebab tadi dia ada 100. Okay, ni graf ni senang sebab dia punya pintasan satu kat atas ni, satu kat sini. So kalau kita tak panjangkan pun dia memang dah ada y-intercept. So graf ni kita kata okey. Hilang dah. Okey, so graf ni okey lah. Cuma nak dotted line ke tak ada dotted line, tengok soalan tadi dua-dua graf tu adalah graf yang solid. So biar je macam ni. Okay, so untuk next nanti awak mesti setiap graf tu bagi nama So bagi nama dekat tepi graf. Bagi nama dengan equal, lepas tu kat tepi graf.
Okey, ni pun sama. Nama dia tadi 100x. Awak dah simplify ke tak simplify, bagi je nama dia. Tadi nama dia more ke less? Less less and equal 10,000. Okey, so cikgu rasa baik kita tengok satu soalan sempat lagi tak? Okey, satu soalan penuh Satu soalan penuh. Okey. So bila awak tengok kat sini, untuk dapat satu soalan penuh tadi cikgu kata dia akan ada satu question C1 and 2. Okey, kat sini dia akan menguji aplikasi lah. Application. Nanti dia akan kata from your graph. So from your graph. Bila from your graph, awak tak boleh lah mengira berdasarkan logik. Awak mesti mengira berdasarkan graph. Semua kena refer graph. So kat sini ada satu nama dia objective function. Okay, objective function ni kalau perhatikan sebenarnya K equal AX plus BY. Ini sebenarnya dia adalah Y equal MX plus C. Mungkin awak tak perasan, awak nampak macam satu fungsi baru. So contoh cikgu kata kat sini. Okay. 100 equal 2x plus 3y. Ataupun cikgu nak ambil 200 equal 2x plus 3y. Ataupun cikgu nak ambil 600 equal 2x plus 3y. Okay. Ni kita boleh kata dia adalah objective function. Cuma mana yang paling sesuai? Awak tengok sini, kat sini ada K. So kat sini berubah. Okey, ni tugas awak nanti. Awak kena ubahkan number ni ikut kesesuaian cerita. Okey, awak rasa graf ni graf yang sama ke graf yang berbeza? Ada 1, 2, 3. Berbeza. Beza. Sebenarnya graf dia graf yang sama. Betul. Nampak macam beza kan? Tapi sebenarnya dia graf yang sama. Kenapa kita kata sama? Sebab dia punya semua ni ada gradient yang sama. Okey, contoh awak cuba convert dia dalam bentuk y mx plus c. So cikgu ambil yang first tadi, 2x plus 3y equal 100. So y equal negative 2x plus 100 over 3. Ni pun over 3. Yang ni nanti sama juga. Okey, cikgu ambil yang tadi. So y equal negative 2 over 3x. Dia akan berubah kat sini je. Okey, dia akan berubah kat sini saja, y-intercept. Tapi gradient dia masih sama. Maksudnya kecerunan dia sama. Apa yang cikgu nak bagi tahu sama tu, ni lah kecerunan dia sama. Tapi memanglah graf dia tu kat tempat lain satu sentuh dekat sini. Satu lagi. Sekejap masalah teknikal sikit. Okey. Sebab awak akan ada kata graf. Okey, kalau awak kata graf yang pertama, mungkin dia sentuh kat 100 over 3. Kat sini, 100 over 3. Lepas tu bila masuk kat graf yang kedua tadi, dia sentuh dekat sini pula, 200 over 3. Tapi apa yang sama ni? Dia punya gradient. Okey, gradient dia sama. So bila gradient dia sama ni, kita panggil dia objective function. Fungsi dia ialah, fungsi dia ada fungsi lah. Dia akan bergerak So nanti macam ni. Bila awak ada K nanti, kawan awak mungkin terambil 100. Orang kedua mungkin terambil 200. Orang ketiga bijak sikit ambil 600. Kenapa cikgu kata yang ketiga ni yang lebih bijak? Cuba awak imagine, kenapa 600 lebih baik daripada 200 dan 100? Sebab ada sifir 3. Sebab kalau awak simplify nanti, awak boleh bayangkan lah nanti nombornya akan jadi negatif 2 over 3x plus 600 bahagi 3 akan jadi 2
Yang ini senang nak letak y-intercept. Yang lain ni over 3 ni awak tahulah point-point. Okay. So dia punya tips dia ialah cari nombor yang ada sifir macam ni. 2 dengan 3, sifirnya jadi 2 darab 3, 6. Tapi janganlah ambil 6. Awak boleh bayanglah kalau awak ambil 6 kat sini. Kalau ni 6, ni akan jadi berapa? Untuk kes-kes tertentu lah tengok kes ni sebab kebanyakannya nanti kalau sini awak akan dapat 2. Okey, untuk kes-kes yang tertentu, skala kita nanti kat sini bukannya nombornya 2, 4, 6. So bila skala dia besar, awak kena tambahkan kosong lagi. Kalau awak tengok tak cukup, tambah lagi kosong. Mana nak dapat 600? Kita yang reka sendiri. Okey, so tadi cikgu kembalikan nombor dia jadi 200. Okey. So ingat fokus kita nak gradient yang sama. So mana-mana graf semua betul. Tapi graf yang lebih baik adalah graf yang besar sikit. Janganlah graf tu kalau ada pelajar ambil nanti graf dia kat sini. Betul dekat dengan kosong ni. Nanti nak plot pun susah kalau kat sini. Biar dia jauh sikit tapi jangan jauh sangat. Bila jauh sangat nanti awak nak patah balik susah. Cikgu duduk bercakap seorang. Aduh, boleh dengar balik tak? Boleh ke? Okey, sikit lagi lah. Dia nak suruh habis dah tu. Okey, kejap. Tadi sempat tak tengok ni yang cikgu cakap ni? Sempat tak yang cikgu kata K ni? Tak sempat. Tak sempat. Cakap seorang kata dia. Yang Last. pasal ni dah settle tadi kan? 600 semua ni dah Okey, so katakan nanti soalan ni tadi cikgu kata dah soalan C soalan C. Okey, bermaksud nanti graf awak dah lukis. Dah lukis graf macam konsep tadilah, dah lukis. Tugas awak sekarang hanya nak pergi ke soalan C. Okey, soalan C dia akan bagi satu lagi satu statement baru nanti dalam soalan Okey, dan bila awak dapat satu statement baru, awak bagikan dia equal to K sebab kita memang tak tahu lagi K ni berapa. So awak kena declare kat sini K equal, okey berapa K yang paling sesuai nak letak kat sini? Ikut yang tips cikgu bagi tahu tadi. Kat sini ada satu nombor, sini pun ada satu nombor. Sepatutnya darabkan. Darab nombor ni patutnya dapat berapa? 1 darab 2? 2 kan? Betul ke tak tu? Boleh ke tak? Kat sini ada nombor 1. Sesuai tak awak nak letak K ni 2? Maksudnya awak nak tulis X plus 2Y equal to. Ataupun awak nak letak 20 ke nak 200. Mana yang sesuai ni? Tengok scale kat sini. Kat X axis. Mana yang agak-agak lebih baik untuk K tu? Kalau tak nak 2, nak 4 pun boleh. Sifir 4. Okay, so katakan kita ambil 2. 2 ni tak sesuai, so kita letak 20. Kenapa cikgu letak 20? Sebab aku dah ingat lah nanti 20 ni pun sebenarnya dia akan divide dengan 2 kan? Bila dia divide dengan dia akan divide dengan 2, dia akan jadi 10. So 10 tu masuk tak dalam scale awak ni? So Masuk. Tapi kecil kan nanti kat sini 10 awak. Bayangkan. 10 tu nanti graf awak kecil je macam ni. So kita boleh tukar. Kalau lah kita ambil 200, dia akan jadi 100 pula. Bila 100 dekat ujung ni,
Okay, bila kat ujung nanti takut graf awak besar sangat pula. Okay, so mungkin boleh ubah plan lah. Kita ambil daripada 2 jadi 4. Dia asal kasih phase 1, 2, 2. So boleh ambil 4 jadi 40. Okay, kalau 40 nanti dia akan jadi 20. Ingat Bila y equal negative x plus 40 over 2 over 2. So nanti y intercept dia 20. 20 tu okey lah kat sini. Maksudnya graf kita sederhana. Okay. So ingat nombor yang awak nak let K tu apa-apa nombor yang logik. Jangan ambil nombor 1, nombor 2 yang inilah memerangkap. So x plus 2y equal 40. Jangan tukar y mx plus c, terus buat jadual. Buat jadual x dengan y 0, 0. Okey, cuba dapatkan 0 yang pertama. Kalau x 0 ni dapat 20. Kalau y 0 ni dapat 40. Kira kat situ. Masukkan x and y 0. Okey, so cikgu akan plot dekat graf ni. 0 dengan 20 kat sini. 40 dengan ni kat sini. Okey, ambil pembaris. Letakkan garisan. Okey, so sekarang awak akan gerakkan pembaris ni ke atas dan ke bawah dengan sengit yang sama. So masa exam tu kena macam tak boleh bergerak sangat lah. Okey, tengok kalau cikgu gerakkan dia ke bawah, ada lagi tak kawasan floret? Tak ada. Sekejap sebab dah terhalang. Okey, tengok tu betul. Kat bawah garisan hijau tu ada kawasan floret tak? Sebab Ada masa awak ada sikit. Okey, so awak kena patah balik ke belakang sebabnya kawan awak mungkin dapat graf kat sini. Ada orang mungkin dapat graf kat sini. So dia kena pusing ke bawah, kena naik ke atas dengan sengit yang sama. Okey, sebabkan dia dah terlajak, cikgu akan patah ke belakang sikit. Okey ni. Okey. Sengit dia tak sama Sekejap. Dia kena sengit yang sama. Aduh. Okey, sengit yang sama tu susah sikit lah sebab awak punya tangan tu tak boleh gigil. Ini lagi lah pakai skrin Okey, so bawa ke bawah. Okey. Point pertama yang dia jumpa ni point yang pertama dia jumpa ni kita panggil minimum Yang ni kita panggil minimum. Okey, point yang terakhir ada lagi 2 risiko ni. Kita tak tahu dia akan jumpa siapa dulu. Okey, so sekali pandang nampak akan jumpa 15 dulu. Yang ni last. Tapi hakikatnya macam mana? Kena cuba gerakkan pembaris. Okey, so cikgu akan gerakkan pembaris ni. Okey, dengan kesengitan yang sama. Dengan gradient yang sama. Okey, dia jumpa siapa dulu? Dia jumpa 47 dulu. So yang ini bukan maksimum. So sebenarnya siapa yang maksimum? Oops. Yang maksimum adalah point yang terakhir. So yang maksimum adalah point yang terakhir dia jumpa. Ni. Maksimum. So awak kena ingatlah nanti bila awak ada 3 graf, biasa region awak tu akan ada 3 points. 1, 2, 3. So satu akan jadi minimum, satu akan jadi maksimum, satu lagi memang tak ada apa-apa. So kalau kita nampak ni maksimum yang ujung ni. Yang cikgu bulatkan ni nampak macam maksimum tapi sebenarnya bukan. Bukan sebab graf kita sengit dia macam ini. Boleh faham tak maksud cikgu? Boleh faham? Boleh teacher. Okay. Dengan keadaan mengantuk lah tu Okay, tak apa esok cuti. Okay, so tengok soalan ni last. Dia kata maximum value dan minimum value. So kalau dia kata perkataan value, kita kena cari nilai K lah. So cara dia yang pertama, selepas awak dah takrif, awak kena pilih siapakah koordinat minimum. So cikgu akan tulis macam ni. Minimum point, cikgu akan letak bracket koordinat dia 15, 8.
So K equal tadi X plus 2Y. So 15 plus 2 times X. Okay, dapatlah berapa? 16 tambah 15, so 31. Okay, so tengok kat sini apa yang cikgu buat. K ni cikgu tak letak pun 40. 40 tadi hanya macam ilusi saja. Okay, ingat K tu bukan 40. K tu actually adalah 31, minimum value. Okay, so untuk maximum point, cikgu akan pilih maksimum yang ke atas tadi. Lepas cikgu gerakkan pembaris tadi 15, 55. So cikgu akan masuk balik dalam function K tadi. So dapat 15 plus 2 times 55. Okay, dapat berapa 110. 125. Okay, so K equal 1 to 5 adalah maximum value. K equal 31 adalah minimum value. So kalau K ni tengah cerita pasal RM, pasal keuntungan maksimum 31, minimum RM31. Keuntungan kalau cerita pasal duit, keuntungan maksimum RM125 sehari. Kalau cerita pasal duit lah. Okay, so kita stop kat situ je lah dulu. So nanti ada kelas sekali lagi kita akan masuk sebab cikgu dah suruh lukis graf tadi. Okay, so tak adalah kerja, kena kerja rumah lagi. Kena rehat. Saya rasa saya nak rehat dah cikgu. Ambillah time untuk rehat sikit-sikit. Cik rehat sikit-sikit. Dan tengok kan cikgu dah bersalin, rehat lama pula. Okay. So kita jumpa untuk next week tu, kita masuk untuk cikgu akan masuk yang ni lah, application ni. Actually application tadi benda yang sama je lah, lukis, lorek, objective function, lepas tu habislah. Bab ni memang pendek je. Teacher, Ya. Husna tanya yang program Mentor-Menti tu bila? Oh, Mentor-Menti tu nanti cikgu kena buat perjumpaan. Nanti cikgu akan arrangekan masa sebab cikgu nak siapkan sikit bahan dulu. Marah Husna. Okay. Kau awak yang tanya Amar. Husna tu dia Abang yang nak tu. tanya teacher. Baik. Actually senarai nama kilauan tu ada 40 orang, 40 lebih. Nanti awak yang hari tu dah 20, yang balance 20 tu mungkin seorang tak sampai lah kot 3 orang. Sebab Cikgu Nazlinda dengan Cikgu Faradiba dah ambil murid-murid yang tersenarai tu. Ikut senarai nama, nanti cikgu akan explain ni. Tak apa, awak settlekan yang kerja tu dulu sebab nanti bahan yang sama, dia orang akan bincang bahan yang sama. Supaya awak tu dah expert lah bahan yang awak ada tu. Boleh So untuk hari ni cikgu stop dulu Okay. Terima kasih untuk malam ni. Sebab malam. Okay, so tak ada kelas lah Thank you teacher. Teacher, terima kasih teacher. Okay, terima kasih teacher. Bye Una. Bye. Bye Una. Bye Firas. Thank you teacher.